Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada video kali ini saya akan kongsikan beberapa siri latihan daripada soalan percubaan tahun 2019 untuk subjek Bahasa Arab UPKK. Jadi kita akan sama-sama tengok jenis-jenis atau contoh-contoh soalan, bagaimana bentuk arahan serta cara menjawab setiap soalan yang ada dalam video ini, insyaAllah. Baik, ini adalah latihan yang pertama. As-su'al 16 ila su'al 20 5 darajat, membawa maksud soalan ke-16 sehingga soalan ke-20. Ya, ada 5 markah. Okey. Baik, arahannya da' khattan tahta al-ijabat as-sahihah. Apabila dia meminta kita da' khattan, maksudnya letak ataupun tuliskan, gariskan. Okey, gariskan di situ khattan bermaksud gariskan. Jadi apabila dia minta kita garis, maka kita kena ikut arahan, gariskan jawapan yang betul. Okey. Dan selepas itu jika nak tulis dekat tempat kosong, silakan. Okey. Tetapi arahan pertama yang disuruh buat adalah garis, maka kena garis. Baik, ini adalah soalan yang bertanyakan tentang dhamir. Okey, ada dhamir di situ. Okey. Kemudian bilangan. Okey. Sama ada mufrad, musanna atau jamak. Bagaimana keadaannya bila dia mufrad 1, bila dia musanna 2, atau jamak banyak. Okey, ramai. Bagaimana nak jawab? Berpandukan dhamir lah. Dari dhamir kita tahu dia berapa. Jadi untuk soalan pertama atau 16 tu, huma membawa maksud mereka berdua. Jadi jawapan yang tepat adalah huma muallimani. Okey, di sini Ustazah bulatkan sebab nak tunjuk jawapan. Tapi jika soalan ditanyakan dalam peperiksaan, maka anak-anak kena garis. Okey, kenapa muallimani? Sebab 2. 1, bila 1 tak ada, kita tidak akan lihat tambahan lah di belakang, tidak ada tambahan maksudnya. Bila dia musanna, dia ada alif nun, sama. Kalau laki-laki pun alif nun, perempuan pun alif nun. Okey, cuma perempuan dia ada tambahan ta lah sebab perempuan kan musanna kan. Okey. Kemudian jamak. Jamak ni maksudnya lebih lah. Bila lebih, kalau yang laki-laki kita kena tambah waw nun. Okey. Kalau yang perempuan kita tambah alif ta lah di hujung perkataan. Ini bagi isim ya. Baik, kita lihat antum. Antum ramai, betul? Antum mereka. Jadi kita tak boleh guna tani, kita akan guna muallimuna lah ya. Muallimun, nampak dia lebih daripada 2 kan? Antum kan? Jadi kena ramai lah. Kemudian anti 1. Bila 1 tak ada tambah apa-apa, maka dia akan jadi anti muallimatun. Okey? Anti muallimatun. Antunna ni ramai. Okey, jadi automatik alif ta lah. Okey, antunna muallimatun. Antuma sama laki-laki antuma, perempuan pun antuma. Yang berbeza ada ta saja. Baik, kalau untuk ini antuma muallimatani ya. Muallimuna salah sebab muallimuna itu ramai. Antuma 2 orang saja. Okey? Beginilah jawapan yang betul. Okey. Ini pula imla al-faraghat sama al-atiyah bil adawatil istifham. Ini 10 markah, banyak ya. Jadi kita kena buat tu dengan berhati-hati, tak payah nak tergesa-gesa. Imla al-faraghat maksudnya isi tempat kosong dengan adawat al-istifham, kata tanya. Okey, kam, mata, maza, man, aina. Kam berapakah, mata bilakah, maza apakah, man siapakah, aina di manakah. Baik, wahid wa thalathun ta'kulu. Ta'kulu maksudnya makan. Jadi jawapan yang sesuai adalah maza ta'kulu. Apa yang awak makan?
Okey, isnani wa thalathun thamanu darrajatika. Thamanu darrajatika. Thamanu. Okey, ini kata kunci untuk kam. Thamanu maksudnya harga. Jadi automatic kam. Berapakah harga basikal awak? Tutali'ud darsa. Okey, maksudnya adalah mengulang kaji pelajaran. Jadi jawapannya adalah aina, di mana? Aidu Istiqlali Malaysia, hari kemerdekaan matalah. Yang ada aidu ni, aidu Istiqlal, aidul adha, aidul fitri. Kalau ditanya atau ditulis kat situ kan, jadi jawapannya adalah mata, sebab dia tanya bila. Okey, haza man. Man haza, yang tu saja tinggalkan. Jadi siapakah ini? Okey. Baik, ini yang kena hafal adalah kata tanya dia lah. Memang kena hafal lah setiap satu tu. Kemudian kena banyakkan latihan untuk biasakan kita jawab soalan dia. Sebab kadang-kadang kita tak fahamkan perkataan, jadi kita biasa jawab, insya-Allah kita boleh buat, kita boleh nampak. Okey, yang ini, ayat ini untuk yang mana, ayat ini untuk perkataan mana. Okey. Okey, ini soalan nombor. Soalan nombor ni memang biasa keluar lah. Kita dapat lihat kat situ, markah ada 10. Okey, 10 tu banyak. Jadi jangan buat terburu-buru. Perhati betul-betul dan cuba buat dengan baik. Okey. Baik, soalan kat sini dia tanya uktub al-a'dad, arahan dia. Okey, uktub al-a'dad al-atiyah bil arqam al-arabiyyah. Tuliskan ayat tu berpandukan ayat yang diberi tu kepada nombor lah. A'dad tu bilangan atau ayat ni dalam bentuk begini, bentuk ayat. Okey. Dan arqam dalam bentuk angka lah. Okey. Baik, untuk nombor kita baca satu-satu ya. Mi'atun wa khamsata asyara bermaksud 115. Dan untuk yang kedua, mi'atun wa wahidun wa ishrun bermaksud 121. Yang ketiga senang. Mi'atun wa thalathun maksudnya 130. Mi'atun wa thamaniyatun wa thalathun 138. Mi'atun wa tis'atun wa arba'una 149. Okey, dari ayat kita nak ubah kepada angka. Okey, Ustazah pernah ajar anak-anak didik. Okey, mereka Ustazah akan buat begini. Apa yang kita baca, itu yang kita tulis dulu. Faham tak? Maksudnya macam ni. Contoh, mi'atun wa thamaniyatun wa thalathun tu. Okey, yang nombor 54 ni. Mi'atun maksudnya 100. Tulis tu dulu. Samaniyah, tulis yang tu kedua. Wasalasun. Nampak? Okey. Apa yang kita sebut itu yang kita tulis dahulu. Dan kenapa samaniyah tu di belakang? Okey. Dia begini kan? Bila dalam ayat nampak tak? 132. Tapi dalam perkataan, dalam angka dia akan jadi 123 lah. Okey? Begitulah cara kita nak buat. Yang paling mudahnya adalah apa yang kita sebut, itu yang kita tulis dulu. Mi'atun wa tis'atun wa arba'una. Okey? Yang puluh mesti di tengah kalau dalam nombor. Sebab kalau kita tulis nombor biasa pun dalam rumi tu, dia akan jadi macam tu juga kan, puluh di tengah. Okey, ini adalah nombor. Nombor ni kena hafal lah juga, memang kena hafal lah. Okey, kena ingat. Okey, ini soalan susun ayat lah. Memang akan keluar lah setiap kali peperiksaan. Soalan susun ayat adalah antara yang biasa keluar dan akan keluar. Pun sama 10 markah juga banyak. Jadi buat berhati-hati. Senang insya-Allah. Okey, Ustazah pernah kongsikan bagaimana cara nak buat dia. Yang pertama adalah nama orang. Kita keluarkan nama orang dulu. Yang pertama nama lah. Selepas kita dah tulis nama, kita akan tulis biasa akan tulis kata kerja. Okey, minta maaf tulisan kat sini mungkin
sedikit tidak cantik. Okey, nombor 2 kita akan tulis kata kerja ataupun kita panggil sebagai fi'il. Lepas tulis nama, kita memang kena tulis kata kerja lah. Kemudian yang ketiga adalah kata sendi. Kata sendi kita sebut huruf, harfun. Kata sendi ila, ala, min, fi, itu kata sendi lah. Yang keempat, kita akan tulis perkataan yang ada alif lam, atau nak kenal, cara lain nak kenal dia adalah dia berbaris bawah. Mana-mana perkataan yang berbaris bawah tu dia berada di hujung. Okey, baik, nombor 1 dia akan jadi Hamidah, nama orang Naimah ala sarir. Kedua, huwa. Kenapa huwa di depan? Sebab huwa adalah isim. Okey, kata nama lah. Huwa ya'malu fil mustashfa. Ketiga, Aisyah tazhabu ilal madrasah. Nampak kan? Sama saja susunan macam yang Ustazah beri tu. Formula yang Ustazah beri tu. Latifah tal'abu fil mal'ab. Al-ab yakhruju minal hammam. Al-abu yakhruju minal hammam. Maksudnya ayah keluar daripada tandas. Okey, nampak kat sini al-ab, al-abu dan al-hammam. Dua-dua ada alif lam. Okey, tapi kita pilih yang al-abu dulu kerana yang ini berbaris di bawah. Nampak al-hammam berbaris di bawah, jadi dia di hujung. Okey, majrur. Nama dia majrur. Majrur selepas huruf jar. Huruf jar tu kata sendilah. Okey? Okey. Baik, ini pula adalah soalan padankan. Padankan. Bila dia suruh padankan, maka padankanlah dengan jawapan yang betul. Ini jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Senang saja, jumlah ismiyah yang bermula dengan kata nama dan jumlah fi'liyah yang bermula dengan kata kerja. Kata nama termasuk nama orang yang ada alif lam, okey, dhamir, itu semua kata nama. Kata kerja pula adalah perkataan yang ada huruf, ada 3 huruf, okey, berada di depan ataupun dia ada tambahan di depan atau tambahan di belakang. Baik, kita buat. Okey, taqra'u Maryamul Quran adalah jumlah fi'liyah. Taqra'u tu kata kerja, Ahmadu automatik kata nama sebab nama orang. Ta'kulu adalah kata kerja, ada tambahan ta di depan untuk perkataan akala. Al-ustazu kata nama sebab dia ada alif lam dan dia ustaz lah. Ustaz kan nama kan, kata nama kan. Ana adalah dhamir, maka ia adalah jumlah ismiyah. Jadi mudah insya-Allah yang ini. Kalau kita faham apa itu jumlah ismiyah dan apa itu jumlah fi'liyah, insya-Allah kita boleh buat. Satu lagi soalan yang popular, okey, imla al-faraghat al-atiyah musta'inan biswar. Dia bagi gambar dan kita kena jawablah. Yang ini asas kena hafal. Ini pelajaran awal-awal kita kena belajar dulu tu, haiwan, buah-buahan kan, sayur-sayuran. Jadi kena hafal lah. Tulis saja asadun, su'banun, filun, namirun, dubun. Ini mudah insya-Allah. Janji hafal lah, itu saja. Baik, yang ini pun mencabar juga kan. Okey, dia minta kita bentukkan huruf-huruf di bawah tu menjadi satu kalimah atau perkataan yang betul lah. Okey, dia ada bagi contoh kat atas ni. Kemudian dia bagi perkataan mayu dan maris kan. Awak perlu tulis satu saja perkataan. Kalau kata kita jumpa dua perkataan, nak buat satu saja pun, nak tulis satu saja pun boleh. Okey, yang pertama itu, okey, Ustazah ni jawapan Ustazah ya. Yang pertama qalamun lah, Ustazah buat pen. Okey, ada qaf, lam, mim di situ. Yang kedua, Ustazah buat zubabun atau babun, okey, lalat ataupun pintu sebab dua-dua boleh guna. Kemudian yang nombor 3, sahaba alif, Ustazah buat sabah, okey, pagi. Yang seterusnya, mim alif yaw nun waw, okey, Ustazah buat dekat situ mayu atau yaum, okey, mi ataupun hari. Dua-dua boleh lah, tapi boleh tulis salah satu pun tak apa, tak kisah. Nombor 3, Ustazah buat ibadah dan dubun, okey. Dubun tu beruang. Okey. Yang ini awak kena tengok dan perhati betul-betul huruf yang diberi dan buat buat perkataan yang tepat lah, yang betul lah. Kalau kata kita tak tahu baris kan, tak mengapa. Tulis je dulu perkataan yang awak tahu tu. Okey, baris tak apa kalau tidak diletakkan. Okey. Baik, itu saja, alhamdulillah. Okey, kita dah tengok beberapa contoh soalan yang kebiasaannya ditanyalah dalam peperiksaan. Okey, jadi bagaimana cara untuk kita mahirkan dengan membuat latih tubi lah, jawab soalan, buat latihan. Okey, itu membantu.
Okey, Ustazah ucapkan semoga berjaya dan selamat belajar. InsyaAllah kita ada masa lain akan Ustazah kongsikan soalan lain pula insyaAllah. Itu saja, wallahu alam. Assalamualaikum.